خلقتني وأنا عبدك أعوذ بك من شر ما أصنع لك بنعمتك إلي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا تعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ini Allah pilih kita lagi sekali untuk berada duduk dalam suasana ketaatan pada permulaan hari bagi orang Islam, yakni Maghrib. Maksudnya Maghrib hari yang pertama, hari permulaan, dan mana permulaan itu sangat memberi kesan kepada perakhiran. Bermula yang baik, pasti insya-Allah berakhir dengan yang baik. Hidup ni umpama perlombaan, semuanya serba laju, semuanya serba segera. Maka boleh kita terjemahkan permulaan itu seperti perlombaan yang perlukan kepada perhatian yang tinggi. Tengok lumba lari tu, di garisan permulaan, kalau mula tu terkehil, sprinter 100 meter tu habis, terkehil lah dia, susah nak kejar, walaupun boleh nak kejar. Tapi kalau mula dia cantik, melompat dia ke depan, mula dia terus melompat, yang sprinter, yang laju tu, maka insya-Allah begitulah kehidupan ni, laju, ajilah, segera. Allah terjemahkan hidup ni dalam konteks manusia ni, ajilah, tergesa-gesa. Semua kan laju, tengok semua nak cepat, tak tahu ke mana, tak tahu, semua nak cepat kan. Ingat-ingat nak cepat datang masjid, tak juga. Jadi permulaan kita ni, alhamdulillah, bila Allah pilih Maghrib ada di masjid, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Itu permulaan hari bagi orang beriman. Dan bila sebut permulaan itu Maghrib, sebelumnya itu waktu asar. Pada asar ada satu surah yang Allah berikan peringatan tentang rugi, demi masa, walaupun masa namun rujukannya asar, demi waktu asar. Solat wusta, solat yang disyariatkan untuk jaga waktunya, yang mana di pengakhiran asar ni penutup hari, penutup. Maka bila kata penutup tu, gas tu kira consider dah lemah habis dah.
Bila nak start balik tu, hati-hati. Melainkan orang beriman. Kalau kita terjemahkan ibarat atau ibrah dia, melainkan orang beriman itu, dia takkan rugi. Kalau dia mulakan balik hidupnya itu, kalau nak pastikan seluruh apa yang dilakukan seharian itu tidak mau rugi, maka dia kena bermula dengan ciri orang beriman. Kerana yang tidak rugi hanya orang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang beriman dan beramal saleh. Dan kalau kita rujuk maghrib ini, bila kata asar rugi kecuali orang beriman, maka belum masuk je maghrib, kita kena pastikan kita berada dalam kalangan orang beriman. Apa syariatnya? Amanu wa 'amilus shalihat. Iman amal. Syariat pada iman itu, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir ila al-akhir ayat. Hanya sahaja yang layak mengimarahkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Jadi orang beriman itu dia akan segeralah. Dia tak nak rugi apa yang dilakukan seharian itu, tak nak rugi, maka bersegeralah dia untuk datang untuk melaksanakan amalan yang tinggi nilai di sisi Allah SWT. Itu melangkah kaki ke rumah Allah ni satu langkah yang amat berat, kerana padanya ada syariat solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ianya sesungguhnya amat berat, melainkan bagi orang yang khashi'in, yang takut pada Allah. Maka kita pun bergegas datang untuk mengimarahkan tanda keimanan. Maka tidak cukup dengan itu. Permulaan hari ini tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kalau tidak dimulakan dengan ilmu. Maka kita pun berikan masa kita untuk memenuhi tuntutan amalan yang paling utama, seutama-utama amalan. Itulah talabul ilm, menuntut ilmu. Yang membezakan manusia dan seluruh ciptaan yang lain, jemaah sekalian, termasuklah malaikah yang sempurna kejadian malaikat ini, yang membezakan sehingga malaikat kena tabik hormat. Yang dalam Al-Quran Allah nyatakan, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu, sehingga kan malaikat kena sujud, yakni dipanggil hormat. Kenapa? Kerana pada manusia ini Nabi Adam AS dimulai dengan ilmu. Dalam perbincangan yang lepas, dalam kajian hakikat kehidupan, kita nak merungkai kembali perjalanan hidup dalam konteks kehidupan, apatah lagi berada di akhir zaman ni, jemaah sekalian. Ramai orang mungkin melihat dalam konteks amalan, tidak dinafikan. Namun amalan itu perlu ada tempat atau bekas untuk menampungnya, memegangnya. Itulah kehidupan. Sebab tu agama dan kehidupan. Zuhur tadi saya Allah takdirkan bagi kuliah di Menara Telekom TM. Saya tentuh dalam bab konteks bagaimana manusia terlepas pandang dalam konteks kehidupan, dia menyangka dia dah selamat dengan amalan dia. Walau amalan ni perlu dijaga. Bagaimana nak jaga amalan ni, masalah kalau kita faham dalam konteks amalan tu mesti dijaga dengan ikhlasnya, dengan sah batalnya itu, syarat diterima amal, ikhlas dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Namun di situ ada ancaman yang besar yang menyebabkan amalan ini boleh beralih arah, beralih kiblat. Apabila satu perkara ini tidak diperhatikan dan tidak dijaga, yakni memerhatikan kehidupan kita. Kehidupan ini umpama bekas yang memegang seluruh amalan. Umpama cawan, di dalamnya ada air. Air itulah amalan kita. Bekas ini kehidupan kita. Dah, air ini bersih, amalan masing-masing semua bagus, cantik. Tapi bila amalan itu boleh berubah keadaan bila mana? Masuk ke tempatnya, di dalamnya ada najis. Tengok cawan ni, ada dalamnya ada najis. Maka air yang bersih tadi masuk ke dalam bekasnya ada najis. Kurang daripada 2 qaulah lah. Kecil kan? Kurang. Maka di situ dilihat air muntah najis. Amalan cantik tapi bekasnya kotor. Dan ini berlaku pada iblis.
Iblis beramal banyak, beribu tahun mungkin, berjuta tahun mungkin. Di mana kesilapan iblis? Kehidupan. Apa yang tak ada pada iblis? Kefahaman. Faham yang mana ni mas sekalian? Faham pada kehidupan. Sebab tu Nabi SAW diutuskan, peringkat awal kalau kita lihat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi SAW diutuskan hanya saja untuk betulkan apa? Perangai. Perangai ni reflect tu kehidupan, reflect kepada kehidupan. Di sini dalam perbahasan dan kajian hakikat kehidupan, kita rangkumkan, kita rungkai kembali persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang berlaku dalam kehidupan, sehingga kan mutaakhir ini amalan yang dilakukan boleh dipertikaikan. Kerana apa? Kerana masalah kehidupan. Contoh, saya bagi terus contoh tamsilan dia. Orang yang diuji penyakit, panggil anxiety, depression, apa lagi, mental disorder, halusinasi, macam-macam lah perkataan bombastik bunyinya. Setengah-setengah tu adanya sampai tahap berangga pun ada. Saya ada anxiety tau. Dia macam nama tu macam satu pangkat, padahal tu penyakit berbahaya sebenarnya. Walaupun di Kawaselia diletakkan di bawah neuro punya department doktor, melibatkan otak semua dan psikologi, namun dia ada satu isu yang perlu diselesaikan. Sehingga kan isu itu bila tidak boleh diselesaikan, dengan apa? Akhirnya kenapa orang mengasingkan masalah anxiety ni, tekanan perasaan, dengan agama? Kenapa? Walaupun memang kita cuba nak kaitkan dengan agama. Dan saya dalam perjalanan, insya-Allah kajian tesis saya ni nak buat peranan akidah dalam mendepani tekanan hidup bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan majlis senak dah luluskan dah tajuk tu, tak payah ubah dah. Itu tajuk dia kata tajuk yang orang berbicara soal tekanan tapi tidak mulakan dengan iman. Tu saya jumpa si ketua jabatan yang sambung di USAS, Sultan Azlan Shah, Dr. Syukri, ketua jabatan, dia kata itu antara tajuknya anak nak buat juga tu kan. Dari segi personal dia nak buat, tapi bukan tajuk tu, dia bagi sifat-sifat ma'ani katanya, menterjemahkan sifat ma'ani dalam kehidupan, kaedah akidah. Sebab apa mas sekalian? Sebab amalan berbalik kehidupan ini, kenapa ada kait dengan akidah? Nanti kita buat kesimpulan awal. Baik, amalan yang kita lakukan seharian, sehingga kan orang yang mengalami permasalahan kehidupan, tekanan-tekanan hidup, ada yang beramal tetapi tak memberi kesan. Dia kata tidak, saya dah buat macam-macam, saya dah baca Quran, saya dah ini, saya dah itu, tapi tak selesai masalah saya. Dan ini bukan seorang dua mas, banyak. Sehingga kan kita nak mengatakan bila orang ada tekanan perasaan, tekanan hidup, kita nak bagi solusi, baliklah pada iman. Takut kita. Ada satu ketika tu seorang penceramah public figure juga terpaksa tarik balik kenyataan yang dinyatakan itu berkaitan dengan iman lah. Orang yang menghadapi tekanan perasaan berkaitan dengan iman dan amal, kena serang. Dia kata apa? Orang beriman pun kena juga perasaan, tekanan perasaan. Sehingga tahap satu kenyataan yang sangat tidak patut kita lontarkan. Nabi pun hadapi tekanan perasaan. Itu kenyataan yang saya tak boleh terima. Sebab apa? Kita buat kajian ni mas sekalian. Hidup Nabi SAW itu ada tekanan, ada cabaran. Kalau boleh saya simpulkan dua, tekanan dan cabaran. Tapi Nabi tidak tertekan. Beza tekanan dan tertekan, dua benda berbeza. Yang depression itu tertekan. Kalau tekanan tu pressure normal, pressure normal. Work under pressure normal. Kereta kan ada pressure, lagi kuat pressure lagi sedap. Horsepower dia panggil. Kalau kita tekan lagi tu, bahan api lagi bakar, lagi cantik, lagi laju pergi pressure. Teori momentum.
Tapi Nabi tidak depres. Apa bezanya? Kerana yang nak memahami masalah, tekanan-tekanan, perasaan, permasalahan yang kita bermain di fikiran nanti, kan kita dah solat, kita dah baca Quran, kita dah buat macam-macam. Malah kalau baca Quran, berqiraatul Quran, ada juga yang beranggapan sehingga terlupa Al-Quran ni rukun iman. Dia ingat rukun Islam, ingat dengan lafaz kan, iman. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ni tiada keraguan patutnya. Maknanya baca Quran yakin dah. Walaupun tak habis 30 juzuk, dapat kat kita walaupun satu huruf, satu kalimah, satu ayat, dia memberi satu apa? Keyakinan sepatutnya. Kadang ada yang baca tapi tidak yakin, ada bertentang. Kenapa? Sebab cara bawa kehidupan itu tidak diperhalusi, tidak difahami, sehingga kan amalan-amalan yang dilakukan itu seakan tidak memberi kesan kepada penyelesaian masalah hidup dia. Memang kita beramal di masyarakat. Ini persoalan, saya timbulkan persoalan. Dan juga kita boleh berikan tamsilan juga. Kenapa amalan itu tidak memberi bekas kepada kehidupan? Bagai contoh tadi, tekanan perasaan, berlaku keraguan, kekacauan. Kalau di Indonesia bahasa Inggeris daripada galauan. Kerana kehidupan itu ada terjemahannya ujian ni perlukan kepada kefahaman yang mendalam. Nak jawab peperiksaan, bukan kata kita baca je buku. Ibarat ni contoh lagi, saya bagi tamsil lagi. Kita ni sedang menjalani peperiksaan hidup. Allah kata ujian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum, kami akan menguji kamu. Peperiksaan, ujian. Peperiksaan SPM, itu nama ujian atau peperiksaan. Subjek-subjek yang ada dalam pembelajaran mata pelajaran SPM itu dinamakan, itu kalau dalam Al-Anbiya ayat 35 Allah nyatakan walanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Fitnah ni cobaan. Apa subjek pertama, subjek kedua, cobaan pertama, cobaan kedua, cobaan ketiga. Dia lebih spesifik. Maka dalam ujian, cobaan yang akan diberikan dalam kehidupan alias ujian. Khalas, fahamnya tu selesai salah. Sebab apa orang ingat ujian ni bila susah? Tak, hidup tu ujian. Sebab di dalamnya Allah akan adakan dua keadaan hidup kita, iaitu kehidupan senang ujian, kehidupan buruk ujian. Jadi dua-dua ini ujian yang dinamakan cobaan, fitnah. Bila kata cobaan yang diberikan kepada kita itu gagal untuk kita fahami skema soalan dia, skema jawapan dia, kita duk baca buku tebal-tebal baca tanpa kita merujuk kepada guru atau orang yang buat soalan. Macam tadi saya ada kelas untuk orientalis, kajian orientalis. Orientalis ni maksudnya orang barat yang mengkaji ketimuran atau keislaman. Ada tokoh barat, tuan-tuan, depa tafsir Quran. Al-Quran yang pertama ditafsir pada tahun 1192. Robert Cotton. Depa belajar bahasa Arab, tapi tafsir depa di situ kita kaji. Yang tadi Nassim Joseph Daud, orang Yahudi, dia tafsir dia baru dia mati, meninggal 2014 baru ni. Antara yang contemporary, dia tafsir The Quran, tajuk dia The Quran. Tuan-tuan boleh, itu ilmu, nak tengok macam mana, sebab dia memberi impak kepada kita semua. Okey, poin yang saya cakap, maka nak final exam lah, saya ada exam. Subjek tu besar, banyak subjek nak banyak baca. Bila mari kepada ujian, mari pada kehidupan, dia tak sama kan dengan apa yang kita baca tu.
Sebab yang kita baca kena sama dengan apa yang nak disoal. Kalau kita baca tak sama dengan disoal, bila soal tak tahu nak jawab. Sama dengan kehidupan kita ni. Kalau kehidupan kita ni tidak faham amalan yang kita lakukan itu, ataupun apa saja sumber yang datang daripada Allah, yang Al-Quran itu, kita tak tahu nak guna pakai dalam hidup, malah kita asingkan. Ini dalam perbincangan sekularisme pula, dia asingkan. Ini kajian orientalis ni antaranya memberi kesan kepada liberalisme, Islam liberal, Islam plural, Islam sekular. Apa yang dia buat? Dia pakai asingkan agama dan kehidupan, supaya kita ni faham agama-agama. Tahu kita orang Islam, tapi mari kepada kehidupan, dia ada style dia sendiri. Ni hidup aku, ini cara aku. Kita solat-solat juga katanya, ialah yang ngadapnya aku. Bila kata style hidup dia pun tidak cuba untuk dipaharusi, maka tidak heranlah amalan-amalan yang dilakukan itu, bila datang ujian tadi, baik buruk tadi, maka bahasa mudah orang cakap beginilah, kau ni macam tak beramal nampak. Tu ayat dia lah, bahasa ni mudah gitu. Kena ujian, aku tengok macam hilang amalan kau. Betul lah. Bila Allah menguji kita, dan Allah nak tengok amalan kita ni betul-betul beramal ke tidak, ikhlas. Tadi kan syarat diterima ikhlas. Ikhlas ni dalam hidup masalah, dalam kehidupan. Sebab lawan kepada ikhlas, ra'un, riak. Ikhlas lawan riak, syirik kecil. Riak tak berlaku waktu solat sebenarnya. Sebab nak tunjuk ni tak ada lagi lah. Melainkan kalau surau kita ni, masjid kita ni ada live setengah solat tu lain cerita. Buat live kan imam je lah. Tapi kalau setiap orang live tengah solat tu pelik lah. Sementara ada stand kan, dia bubuh depan dia seorang tengok apa-apa, nak tunjuk ke orang aku solat, tak ada. Tapi bila kita nak menunjuk ni, kesan daripada solat, kesan daripada amal mesti ada. Kat mana kesan pada amal? Kita nak tengok. Kalau sekarang nampak, tak nampak, Allah tak nampak tuan-tuan. Tapi kesan apa? Hidup teratur, anak dengar kata, muka berseri, nanti orang tegur, hai, seri muka. Dia mula ni kat kita ni kena jaga wuduk lah. Slow dia jawab gitu. Kita ni yang pertama solat ni, ada mula nampak kan hasil solat, hasil amal ra'un habis. Patut hasil amal memang patutnya tak berkadar langsung, tak berkadar terus. Boleh jadi kita solat, boleh jadi kita datang masjid solat, tiba-tiba Allah uji, anak terdengar cakap itu tak jadi apa. Boleh jadi macam tu, boleh jadi. Tak semestinya kita solat, anak dengar kata, tak semestinya. Boleh jadi orang yang tak solat tak apa pun, anak pun elok dengar kata, kita pun ragu, aku ni solat sangat kot. Dah mula solat sangat, maksudnya over solat. Tengok macam orang tu tak nampak sangat pun semacam solat, so-so je. Ada soalan dia tanya, ustaz nak tanya, saya ni ada dua soalan kata. Soalan pertama dia cakap, ada satu ni meniaga lah, seorang ni bengkel seorang ni, dia ni memang tak jaga lah suruhan Allah semua, tapi kereta penuh. Yang kawan ni jenis jaga solat, jaga semua, kereta tak banyak. Adakah sebab dia terlampau taksub dengan agama? Nampak? Dia akhirnya yang memberi kesan nanti kehidupan. Bagi contoh juga, bila kita belajar, katalah kita masuk sambung belajar, kata puan anak kita SPM ke, ni nak SPM kan, berapa tahun belajar? 5 tahun. Okay. Kat mana penentu dia? SPM kan, berapa jam satu subjek? 2 jam 15 minit, 2 jam 30 minit. Okay. Saya nak bagi contoh kehidupan ni, betapa penting, jangan buat main. Sebab Nabi dah bagi penekanan, fitnah mahya, fitnah kehidupan, dan iblis gagal dengan kehidupan. One try sekali je, fail terus. Walaupun amalan berjuta tahun, sekali ujian kehidupan, Allah uji benda yang dia tak suka, baik buruk, Allah uji benda buruk kat iblis, buruknya dia tak suka. Gagal terus, fatal error terus. Baik, 2 jam setengah. Baik,
Kita dah belajar 5 tahun, 2 jam setengah jawab peperiksaan, hasilnya gagal. Adakah guru tu akan cakap ini bagus, ini anak murid cerdik ni, kamu dah berjaya dalam pelajaran? Tidak, Mas. Sebab tu examination kita ni dia timbang antara, walaupun bukan penentu. Kalau gagal SPM bukannya habis semua, tidak, tapi penentu dia faham ke tidak 5 tahun tu. Sebab tu orang kadang-kadang PSR dah tak ada ni kan, depa dah pening macam mana kami ni. Sebenarnya peringkat tu penentunya adalah attitude, character building. So tentukanlah karakter. Kalau dalam peringkat SPM, then itu education level lah. Betul lah tu. Kalau peringkat awal pun kita tarah budak-budak ni, bila nak kita develop dia punya karakter? Itu ada sebab. Cuma kita tak ada modul karakter building yang solid. Itu je. Masih tercari-cari sebenarnya, rentak. Sebab kita bukan karakter oriented, kita exam oriented. Bila hilang UPSR, hilang PT3, dah pening. Apa nak buat ni? Walhal karakter oriented tu banyak kita boleh buat sebenarnya. Tengok dari segi dia datang, dia kebersihan macam mana, baju macam mana, cakap dia macam mana, buatlah. Merit tu boleh ya. Tapi dia kena develop modul tu susah. Tapi itu yang Nabi buat, Mas kan? Nabi develop karakter. Bukan senang nak develop karakter. Indikator karakter tu Nabi dah tentukan dah. Antaranya al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim yang sebenar itu adalah muslim yang orang selamat daripada mulut dia dan tangan dia. Tu KPI nombor 1. Kalau dia boleh orang duduk dengan dia selamat, mulut dia terjaga, ni karakter bagus. Sehingga ada hadis, beberapa hadis, seorang perempuan yang beramal, semua amalan dia buat. Sahabat bagi tahu dia ni dengan jiran dia, nauzubillah, mulut jenis tak ada lesennya. Meluncur laju dia, zas. Peduli apa dia? Contoh kan, Nabi kata finnar, dia dalam neraka. Sebab apa mulut pula dalam neraka? Sebab mulut ni adalah teko kan. Nak keluar sekali lagi tu, buka adalah dari dalam. Nak tak nak nafikanlah macam mana, tak boleh nafi. Ustaz, mulut dia baik, mulut dia jahat, hati baik, tak ada. Dalilnya ada hadis Nabi, dalam diri manusia itu mudghah. Pada salahat jasad kullu, pada fasal jasad kullu ala wahya qalbi. Dia kalau mulut dia baik, hati baiklah. Tapi kalau mulut baik, hati buruk, tu munafik. Tapi lambat laun buruk juga nanti. Tapi kalau mulut dia buruk, hatinya lagi buruk je, Mas sekalian. Sebab apa? Konsepnya mudah. Buka pintu rumah, buka pintu bau busuk. Dekat muka pintu saja bau busuk, masuk dalam takkan bau wangi pula, tuan-tuan. Takkan, mesti ada bangkai yang ada di dalam rumah tu. Sebab kat buka pintu dah bau dah. Tengok sungguh macam buka mulut dia, ya Rabb, na'udzubillah dia. Dan mulut teko ataupun pintu kepada hati. Sebab tu Nabi kaitkan nak jaga iman, jaga mulut. Iman memanglah benda yang abstrak, yang kita tak boleh nak pegang, benda gaib. Tapi kat mana indikator dia? Mulut lah. Akhirnya mulut jaga boleh. Jangan kata perkara yang melanggar iman, malah diterjemahkan perbuatan. Baik. Maka mas sekalian, ujian tadi kita dah belajar 5 tahun, kemudian gagal. Samalah kita dah hidup 30 tahun, Allah bagi ujian, gagal. Gagal untuk menjawab ujian itu dengan apa? Dengan iman. Ujian dijawab dengan iman ni mas sekalian. Iman tadi terjemahan amal. Lalu amalan yang kita buat tadi, adakah bersandarkan iman? Kerana kalau bersandarkan iman, ketika ujian kehidupan datang, insya-Allah dia akan boleh hadapi. Dan ujian ni takkan habis. Dan walaupun kita lalui ujian, saya bagi contoh lagi, ada pelajar-pelajar yang well prepared, dia sangat bersedia dengan ujian ni. Dan kita pula, ujian kita bukannya close book, open book test. Open book. Bila open book test, patutnya kita boleh jawab lah. Tapi dia punya tak nak tahu. Ada orang dia relax.
dia baca buku, alah baca je lah. Nak periksa, alah tak payah kira sangat nak periksa tu. Kita baca je buku, relax, happy-happy, gelak-gelak, baca buku, happy-happy, gelak-gelak. Dia lupa nak study soalan tu. Dia lupa nak kenal pasti apa. Bila jawab exam gagal. Dia tak tahu. Begitulah apabila beramal tanpa memahami konteks. Dan amalan tu didatangkan, disyariatkan. Itu setelah sepatutnya kita faham tujuan kehidupan. Lalu kita beramal kerana memenuhi tujuan hidup kita. Iaitu apa? Illa liya'budun. Barulah beramal kita ni tak ada macam-macam intention. Sebab apa? Sebab kita dah faham ujian kehidupan ni untuk apa. Maka jemaah sekalian, ini supaya kita jelas amal dan kehidupan, atau agama dan kehidupan. Jangan dipisahkan. Kerana apa? Kerana kehidupan umpama bekas, amalan itu di dalamnya. Amalan cantik, bekas kotor, maka amalan itu akan kotor. Tapi kalau bekas saja tak diisi, rugilah. Hidup saja tapi tak diisi. Dan ceritanya dia mesti selari, dia mesti selari. Dia tidak boleh terpisah. Maka memenuhi kehidupan itu mengisi, atau kehidupan yang rasa terisi bila dia faham lah tadi, dan dia beramal kerana dia faham tentang kehidupan. Baik, maka di sini jemaah sekalian, dalam perbahasan hakikat kehidupan ini, di sinilah kita melihat sebuah penelitian yang menyeluruh akan sebuah kemelut kejadian manusia yang tidak terlepas daripada masalah dan cabaran. Di sini kajian kita ni. Masalah satu, cabaran satu. Masalah, persoalan, masail. Orang kata masalah betul lah hidup ni. Hidup ni memang masalah. Sebab apa? Semua persoalan. Sebab apa? Sebab kita baru je hidup. Apa baru hidup? Saya dah 40 tahun hidup. 40 tahun itu barulah pertama kali kita menjejak kaki umur 40 tahun. Tak tahulah kali kedua. Saya sebenarnya ada 2 kali dah hidup, Ustaz. Oh, sudah katanya. Jadi 40 tahun ni saya dah faham sangat dah. Tak ada transition umur kita. Semua first time. Dan hebat Allah Ta'ala takkan sama dengan orang. Umur sama. Kembar ni, kembar Siam. Beza minit. Abang kakak lah. Abang dengan adik lah. Abang kakak, abang adik. Adik kata apa? Abang jalan dulu, saya follow je. Tak jadi. Setiap dia, walaupun beza gap seminit, tetap dia ada custom dia. Ini hebat Allah Ta'ala. Sebab tu tamprin kita takkan pernah sama. Kembar Siam pun, muka sebiji copy paste pun, ni tamprin tak sama. Jadi bila tak sama, kehidupan ni kita kena perhatikan, dia takkan sama. Satu. Dan satu lagi, jangan perhati orang lah. Takkan kita perhati tengok, dan tak payah iri dengan orang, tak payah dengki. Di situ datang perbahasan tu pula. Sebab kita ada perjalanan kita, dan bila bukan tak hira orang, tidak pula. Tapi nak jadikan contoh ikutan, kena tengok siapa yang Allah telah iktiraf. Siapa? Itulah Nabi, para anbiya, rasul, dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah itu adalah masail, persoalan-persoalan. Cabaran tadi, ujian. Hidup kita dua ni ada. Dan tempoh hari saya dah buka dalam perbahasan bagaimana kejadian Nabi Adam AS dalam suratul Baqarah ayat 30. Tengok cabaran hidup ni. Saya nak bagi tahu Allah. Cabaran hidup ni mas sekalian, kejadian kehidupan ini, Allah SWT nak jadikan Nabi Adam AS pun, kalau tengok cabaran apa? Malaikat bertanya kepada Allah. Itu cabaran. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Ini malaikat kata, ni Allah nak jadikan kita bermula dengan Nabi Adam AS.
Allah ni maha sempurna sekalian. Tapi malaikat bertanya lah, bukan argue. Bertanya, qalu, bukankah nanti? Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti kejadian manusia ini akan ada permusuhan, kerosakan, permusuhan, pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tak cukupkah kami ni yang bertasbih bertahmid kepada engkau? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Membuktikan malaikat tak ada ilmu. Allah jawab apa? Kau tak tahu apa yang aku tahu. Cabaran tu ikutkan Allah Maha Pencipta. Allah boleh jadikan tanpa perlu bertanya atau bagi tahu, tapi Allah nak rakamkan rupa kejadian manusia ni. Ada satu kejadian yang masterpiece. Dan semua jadi Allah kumpulkan malaikat, jin pun ada, iblis sekali dalam tu, semua bagi tahu, buat pelancaran. Tengok hebat kejadian manusia. Surah Baqarah 30. Allah buat pre-launch. Kan kalau kita lihat kereta-kereta baru ke ataupun dalam kejadian apa-apalah, kan dia akan buat event pelancaran, nak bagi tahu macam gitulah. Bukan sebab nak kena minta izin, tapi nak bagi tahu hebatnya kejadian yang datang ni. Aku jadikan ketua kamu semua, ketua kepada seluruh. Baik, itu cabaran. Dan di sini kalau kita lihat persoalan tu tadi, malaikat soalan ni. Jadi kalau kita hari ini banyak cabaran dan soalan, ada tidak? Ada. Tinggal lagi macam mana nak berdepani cabaran dan soalan tadi. Tengok Allah. Kita kena belajar dengan Allah dan siapa yang Allah ajak, utusannya. Persoalan dan cabaran tadi disambut bukan dengan bangkangan, tapi kau tak tahu apa yang kau tahu, bermaksud itu Allah yang berkata. Kemudian Allah terus nyatakan kepada Nabi Adam AS ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Tengok mula kejadian kita ni kat mana kedudukan. Apa amalan yang pertama diberi kepada manusia yang Nabi Adam AS? Ilmu. Sebab tu kita kena jadi orang yang berilmu. Berilmu ni maksudnya kita ada akal. Akal ni ilmu, mas sekalian. Bukan akal untuk dirisaukan dengan benda-benda dunia yang sementara. Dan kata guru saya, Datuk Salahuddin Omar Aqari, saya sama belajar dengan beliau. Beliau kata apa? Biarlah belajar sampai mati. Tengah mati tu sebagai pelajar, baguslah. Sebab dia ni subjek tu, ini lama lagi itu Nabi ni, biar lama Nabi sampai mati lagi bagus ni. Ya tak ya juga, mati dalam sebagai penuntut ilmu. Allah buat nikmat besar mas kan. Memang itu ciri khas manusia, ilmu. Allah tak bagi kepada binatang, tak bagi kepada malaikat, dan tak bagi kepada iblis. Yang iblis geram. Iblis beramal, abid. Kawan iblis sebelum jadi iblis yang nyata tu malaikat. Baik. Maka masalah dan cabaran, kemeluk kerja manusia penuh dengan masalah dan cabaran. Bermula dengan nak jadikan manusia pun ada cabaran, yakni Allah. Cabaran tu maksudnya ada persoalan yang dinontarkan oleh malaikat. Itu pun daripada petunjuk Allah. Allah gerakkan malaikat berkata begitu. Bermula dengan Nabi Adam AS pun Qabil dan Habil pun berlaku. Sampailah kita Nabi Muhammad SAW, kita umat akhir zaman. Ada masalah? Allah Rabbi, banyak masalah Ustaz. Saya tak tahu apa yang terjadi ke depan. Memang itu adat kehidupan. Dan cabaran itu adat. Bagaimana nak hadapinya? Dengan melihat akan pengajaran yang terkandung di dalam dua surah yang sangat punya hikmah yang sangat besar. Di sini garis panduan kita. Kita rungkai balik hidup kita. Kita kaji balik bersandarkan kepada dua surah. Jadi suratul Baqarah ayat 30, 31, 32 itu surah perbincangan tentang kejadian Nabi Adam AS, permulaan manusia pertama dicipta kita lah. Dan dalam surah Baqarah 30 tu Al-Mufassirin ketika tafsirkan ayat itu,
menyatakan malaikat. Kenapa malaikat boleh bertanya? Qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima, walhal itu first time nak dijadikan. Maka di sini ulama meletakkan bahawa kemungkinan ada kejadian manusia yang sebelumnya. Wallahu alam, dia ambil kat situ. Dan jadinya memang nyata banyak penemuan fosil yang berlaku. Yang terdekat di Gua Musang, jumpa fosil perempuan Megalodon berusia 14,000 tahun. Kita ni daripada Nabi Adam AS sampai sehingga kini, ulama tarikh meletakkan 6,000 tahun. Betul? Isyak dah. Sebenarnya okey, baik. Baik. Maka ada gambaran sebelumnya. Tengok, tapi walaupun ada gambaran sebelumnya, katalah dia nak pipih macam nak jadikan apa lagi, dulu dah pernah buat contoh. Tapi nak kita tahu setiap kejadian itu ada rahsianya. Tu kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Maha mengetahui. Dan rahsia itu Allah berikan kepada manusia melalui ilmunya. Sebab tu manusia ni bukan alang kepalang kejadian manusia ni. Sebaik-baik ahsani taqwim. Tetapi bila manusia tidak memanusiakan dirinya dengan ilmu yang akalnya Allah bagikan, summa raddadnahu asfala safilin, dia akan jadi serendah-rendah kejadian. Dan tadi surah Baqarah ayat 30, 31, 32 dan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Suratul Alaq 1 hingga 5 itu Nabi Muhammad SAW. Kita buat rujukan, kita buka balik lembaran kisah kehidupan ni, bermula dengan kisah Nabi Adam AS dan kisah Nabi Muhammad SAW ada perkaitan. Baik, kita bagi lalu azan dulu dan kita buat kesimpulan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة لا حول ولا حي على حي على الفلاح
على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه والصلاة القائمة على سيدنا محمد وبعث مقام الله إنك لا تخلف الميعاد. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kita buat kesimpulan. Baik. Maka permasalahan tadi, masalah cabaran tadi, kita akan tangani dengan kembali melihat dua kisah besar. Ini bermula dengan kisah Nabi Adam AS dan kisah Nabi Muhammad SAW. Kerana apa kita ambil dua kisah ini? Kerana yang pertama, kisah manusia yang pertama dijadikan oleh Allah dalam batch kita ni lah. Kita pakai batch lah. Apa ayat yang pertama diturunkan ataupun diwahyukan waktu, walaupun Nabi Adam saya tak ada kitab, tapi Allah nukilkan dalam Al-Quran. Apa ayat yang pertama? Itulah Al-Baqarah ayat 30 tadi. Kata Saibul Samaha Mufti Kelantan Datuk Syukri, ketika perbahasan ini ditahqiqkan juga oleh beliau, dan almarhum Datuknya utama, pentahqiq utama adalah almarhum Datuk Seri Bahsandin Al-Hafiz. Sebab kita ada uslub, kita ada kaedah, syarahkan kehidupan. Kaedah tu itu minta tuan guru tahqiq. Barakah pada beliau, alhamdulillah berkembang pengajian ni lah. Okey, kata Saibul Samah Mufti Kelantan, Al-Baqarah ayat 30 tu adalah ibu bagi segala ilmu. Ibu. Kalau tak ada ayat tu, maka tak ada semua ilmu. Kerana apa? Bermula dengan wa'allama Adamal asma, nama-nama benda. Macam mana kita nak sebut? Bermula kita belajar dengan kata nama, isim. Macam mana nak sebut kalau tak ada nama? Macam mana tuan-tuan? Agak-agak boleh mengajar nama-nama kata af'al mimal. Air, tak ada nama air. Nak minta apa? Nak buat isyarat pun tak tahu. Sebab tak tergambar nama tu. Kadang-kadang mungkin tak sebut, tapi kita buat gambaran boleh tergambar nama tu. Nama pun tak ada nak cakap apa. Tengok, sebab tu kata-kata, berkata-kata tu bukan kita sebenarnya, kalam kepada Allah. Itu pertama. Ini yang pertama. Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya. Apa wahyu yang pertama mula? Cuba kita tengok di situ. Ada persamaan tidak? Ada. Apa dia? Iqra. Kali ini lebih jelas. Ini wa'allama Adamal asma'a kullaha ila akhir ayat. Wahyu yang pertama turun pada baginda Nabi Muhammad SAW ketika kemelut kejadian manusia yang berlaku zaman jahiliah. Berbunuh-bunuh, kerat sana kerat sini, tanam anak perempuan hidup-hidup. Seakan menterjemahkan kisah yang berlaku malaikat tanya tadi. Bukankah nanti berlakunya permusuhan, pertumpahan darah itu sebelum kejadian Nabi Adam AS? Katalah 5,000 tahun dulu, kita 1,400 tahun, kita flashback ketika kejadian yang zaman kita ni berlaku tidak berlaku. Okay. Bila berlaku, jemaah sekalian, maka di situ apa wahyu yang pertama turun? Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi asma. Al-Baqarah 30 asma. Bismi lebih spesifik. Rupanya kehancuran, pergaduhan ni sebab tak kenal Allah. Tu. Semua nampak nama aku. Sebab tu Allah kata baca Iqra. La adri, aku tak tahu.
Kemudian Jibril AS ajar, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila akhir ayat. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan semua ni. Di sini lah rupanya masalah persoalan utama hidup kita ni, soalan yang kita takkan tahu adalah tentang Allah. Bila tak tahu tentang Allah, kita ingat dunia ni kita punya. Bila kita punya, tu berebut, tu bergaduh, tu kerat, itu santau datang, dengki datang. Nak mintalah ke Allah, nak dengki apa? Allah yang bagi dia. Tapi dia dapat dengan cara yang tak betul. Cara tak betul, dia jawab dengan Allah. Allah bagi je. Allah bagi je masalah. Cara tak betul, Allah izinkan, tapi Allah tak redha. Semua dengan izin Allah, tapi belum tentu dengan ridha Allah. Iblis nak buat jahat, minta izin tak? Oh, minta izin. Sejahat-jahat iblis minta izin. Qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Muji Allah, minta izin tu. Kalau Allah tak izin kan tak jadi. Tapi Allah redha tidak? Tidak, Allah tak redha. Sebab tu jangan ingat jadi kita buat Allah redha, belum tentu. Sebab tu ada yang kejadian, semua kejadian Allah izin, tapi belum tentu Allah redha. Maka Iqra bismi rabb, ini kejadian sebab Nabi akhir zaman, penutup dah, habis dah. Ibarat kod tu Allah buka bagi yang tengok lah. Ada juga buta juga, buta habis lah. Khatam Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah tutup hati dia, telinga dia tak mau dengar, tak payah bagi tahu aku tak mau dengar. Okey, habis. Tapi kalau diberitahu, dia nak buka hati dia, nak buka telinganya, nak buka fikiran dia, okey, tell me, bagi tahu. Kalau dia orang jenis macam tu, maka dia mudah untuk dapat petunjuk. Ada jenis yang Allah akan tutup hati dia, pun takkan nampak nama Allah. Baik, mas sekalian, itu sedikit sebanyak pembahasan kita. Sebelum saya tutup, saya sementara tengah ingat ni, saya nak tunjukkan je mas sekalian. Saya nak bacakan tentang, kan kita bincang tadi tentang pergaduhan kan, nak kaitkan tentang peristiwa tentang Palestin ni. Palestin sekarang kenapa Israel dan mereka ni dia Genesis ibaratnya clearkan etnik. Mereka lanyak habis-habis. Sebab apa? Okey. Sebab ni tadi saya bila buat presentation Nassim Joseph Daud ni, dia seorang orientalis yang mengkaji Al-Quran. Dia tafsir Quran. Tuan-tuan boleh nampak, boleh rujuklah Quran dia. Ni Quran. Ni Al-Quran dia. Okey, ni Al-Quran dia. The Quran. Joseph N.J. Daud nama pena. Quran ni jemaah sekalian. Ni sikit sebab supaya kita ada capture kenapa dia pun non-stop killing, and then dia nak cleansing, killing and cleansing. Ingat, dia punya misi killing and cleansing. Di sini N.J. Daud ni dia buat tafsiran surah. Dia kaji surah Al-Ahzab ayat 26. Dia tafsir. Dia kata apa? Orang Islam, dia Jews, dia orang Yahudi. N.J. Daud ni orang Yahudi. Orang Yahudi tafsir Quran. Dia kata dalam surah Bani Quraizah, dia kata dalam kisah Bani Quraizah surah Al-Ahzab 26, orang Yahudi Bani Quraizah di Madinah dulu terdiri pada 600 hingga 900 orang lelaki telah dipancung, manakala wanita dan kanak-kanak dijual menjadi hamba sahaya. Dia ubah translation tu, bermaksud kita dah buat zalim dulu dekat kaum mereka. Dan terjemahan ini antara terjemahan yang terbaik, dipuji oleh siapa? Dipuji oleh duta Israel ke Britain, Moshe Raviv, tahun 1993-1998. Dia menyifatkan karya The Quran ini karya yang terbaik. Enggak, bila dah jadi elemen religion pada mereka, enggak? Memang tunggu Imam Mahdi lah. Sebab ni dicatatkan dalam Quran dia, dan dia dah buat satu tafsiran. Walaupun ni salah lah tafsiran ni. Dan inilah modal orientalis dia nak guna ni. Dan golongan-golongan ni dipakai, dan dikata dia ambil daripada riwayat Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dalam kitab sirah. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham ni juga adalah diragui.
perawi yang diragui. Walhal dalam ayat ni tak ada tulis naratu ke sebenarnya tu nak menunjukkan kejamnya orang Islam. Bunuh orang lelaki, pancung orang lelaki, kemudian wanita dan kanak-kanak dijual jadi hamba. Depa baca tak? Agak-agak kalau ini rujukan yang terbaik depa baca tak tafsir Injil Daud ni. Dan Injil Daud ni pakar Al-Quran dan pakar bahasa Arab. Bila depa baca ni, geram betul orang Islam ni. Dan depa sekarang menyatakan revenge. Islam tak ada revenge daripada berdasarkan ayat ni. Dia tahu. Ini orientalis. Dia tak akan masuk pada kita punya part sebenarnya. Bantah, kita bantah. Ni dah bantah lah ni. Ada bantah. Tapi mereka ni intention untuk tahu agama kita. Tu mereka. Maksudnya sekarang, mereka nak tahu Islam sebab Islam menguasai berjaya. Rome Byzantine menang. Kisah daripada kejatuhan, banyak empayar-empayar Rome, Parsi semua, mereka nak kaji Islam. Jadi mereka ni bebas nak kaji lah. Tu maksudnya. Dan mereka berjaya pengaruh penganut-penganut mereka lah. Tu. Dan kita jawab balik. Dalam ni memang kita jawab balik. Kita dah menjawab dah. Dalam kajian ni kita jawab. Tapi sejauh mana mereka nak terima, mereka akan terima ulama' mereka lah. Ni Injil Daud ni ulama' mereka lah. Dia bekas paderi juga. Dia berjaya mengubah alih perbahasan Al-Quran. Walaupun bukan begitu. Memang bukanlah, Islam bukan macam tu. Tapi orang duk rely kat dia, dia pandai bahasa Arab. Betul lah ni. Bila dah terpengaruh, dia ikutlah. Dan memang kita bantahlah ni pada isu-isu berbangkit di Quran. Memang kita kaji. Dan kajian Pak Datuk kata, kajian orientalis, kajian yang minoriti. Kita sangat minoriti nak kaji apa mereka buat. Ni sekarang kita kaji. Apa yang mereka dah terjemahkan. Rupanya mereka masuk dalam agama kita. Mereka jadi mufti pun ada. Abdul Ghaffar yang menjatuhkan Aceh. Dia jadi mufti Muhammad. Belajar kat Mekah 8 tahun. Balik jadi mufti kat Aceh. Maksud kata kita kena ambil berat agama kita dan kita kena pegang sebab mereka pun nak ambil tahu agama kita, tapi mereka manipulate lah. Tapi nak maksudnya mereka dapat pegangan seakan ini adalah kerja agama mereka. Pembunuhan bukan pembunuhan. Nampak? Dan juga ni cerita panjang lah ni. Antara Bani Israel ini, dia memandang, betul Yahudi ni, dia pandang, ada satu pandangan pada orang Arab. Ini Nabi Ismail AS keturunan Nabi Ismail Siti Sarah ni, dia panggil Sarekan ni dia panggil sumpah Sarah. Keturunan Nabi Ismail AS kita semua ni, Nabi Muhammad SAW adalah keturunan sumpahan Sarah. Dahsyat mereka bagi Sarekan. Jadi Sarekan ni dia terjemahkan perangai yang kebinatangan. Sebab tu dalam satu kenyataan, satu dia kata we killing animal, we dealing with animal. Ada satu kenyataan dia kata we dealing with animal. Sebab dia dah masuk kepada kepercayaan. Bila dah masuk kepercayaan ini, memang kita kena harap bantuan Allah Ta'ala sepenuhnya. Sebab tu kita kena balik betul-betul amalkan Islam sungguh-sungguh supaya bantuan Allah sampai dan Allah datangkan Imam Mahdi. Itu pembuka, pembebas Masjid Al-Aqsa. Akhir zaman Imam Mahdi lah, pembebas Masjid Al-Aqsa. Cuma kita ni persiapkan. Sementara nunggu Imam Mahdi, kita makmumkan dulu imam karyah kita. Itu paling penting lah. Kerana ada orang tunggu Imam Mahdi, tapi imam karyah dia tak jadi makmum pula. Itu kacau lah. Kacau. Wallahualam. Itu saja Mas Kan. Ampun maaf ambil masa sikit. Sebab kita jumpa lepas ni tahun depan. Panjang lagi ni nak jumpa. Panjangkan tahun depan, tahun masih ambil masa sikit. Manakan saya pun baru fresh tadi duk syarahkan perbincangan orientalis ni. Kena pula dengan kajian kita malam ni. Jadi dia jadi bertambah sikitlah syarahnya tu. Wallahualam. Itu saja, mohon ampun maaf dari saya, tak kekurangan, tak kasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian.
Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab.